Hello. Seperti yang kita tahu, Malaysia dikenali sebagai salah sebuah negara yang aman dan makmur berbanding dengan sesetengah buah negara yang sering berlaku penindasan serta perpecahan antara bangsa, agama dan budaya. Perpaduan merupakan satu bentuk penyatuan yang menggabungkan semua masyarakat majmuk di negara Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Bagi meneliti dengan lebih mendalam tentang konsep perpaduan kaum di Malaysia, perkataan perpaduan membawa maksud penggabungan persesuaian, kecocokan serta perihal berpada di mana sesuatu telah bergabung menjadi satu atau sepakat. Manakala kaum pula membawa maksud puak, suku bangsa, keluarga, sanak saudara dan golongan yang terdiri daripada orang yang sekejar, sefahaman dan setingkat. Jelaslah bahawa golongan yang dimaksudkan tidaklah hanya fokus kepada kaum sahaja, malah rakan sekerja atau di sekolah maupun jiran tetangga yang menjalinkan hubungan dengan kaum lain. Masalah yang dihadapi berkaitan isu perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara masalah yang dihadapi adalah isu politik yang melanda negara kita. Setengah ahli politik menggunakan isu perkauman dan agama dengan menimbulkan stereotip kaum dan agama. Mereka juga lantang bersuara di media sosial dan media massa tanpa memikirkan kesan ke atas hubungan perpaduan kaum. Seterusnya adalah masalah perkauman. Isu yang melibatkan hubungan antara kaum seperti bahasa, agama, tingkah laku sosial dan sebagainya merupakan isu yang amatlah sensitif sekiranya ia dibahaskan. Sebagai contoh, COVID-19 menyebabkan kaum lain mengaitkan virus ini dengan masjid dan golongan tabligh. Samping itu, pergaulan sesama kaum merupakan masalah yang dihadapi bagi membentuk perpaduan kaum. Hal ini kerana mereka lebih suka untuk bergaul sesama kaum sahaja. Kawasan pendapatan tidak wujud pencampuran kaum lain dan etnik. Hal ini juga merupakan salah satu punca hubungan perpaduan tidak wujud dalam kalangan masyarakat. Kali masalah yang melibatkan sikap masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tinggal di bandar mempunyai sikap individualistik yang lebih tinggi berbanding masyarakat yang tinggal di kampung. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai masa untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan atau aktiviti sosial yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum. Antara halangan yang ditempuhi dalam mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia adalah yang pertama, isu pembesar suara digunakan oleh penganut agama Islam ketika melakukan azan. Hal ini menyebabkan penganut agama lain merasakan bahawa ianya mengganggu ketenteraman mereka. Selain itu, orang bukan Melayu juga mendesak dalam peningkatan hak kepada mereka kerana mereka memegang prinsip kesamarataan. Hal ini terjadi kerana mereka tidak menghayati sejarah-sejarah terdahulu bagaimana hak keistimewaan itu tercapai. Seterusnya, pengaruh media sosial juga menjadi halangan dalam membentuk perpaduan kaum kerana penyebaran maklumat yang tidak sahih menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara kaum. Akhir sekali, sistem pendidikan iaitu sekolah vernakular yang masih wujud lagi pada masa kini juga menjadi halangan dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia kerana pelajar sudah terbiasa untuk bergaul sesama kaum sahaja. Kesannya mereka kurang selesa jika ingin berkomunikasi dengan masyarakat yang pelbagai kaum. Cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia ialah yang pertama adalah campur tangan kuasa luar. Campur tangan kuasa luar adalah mana-mana kaum yang ada masalah di Malaysia dan meminta pertolongan daripada negara luar, contohnya Amerika Syarikat, Australia dalam menangani isu hak asasi manusia berkenaan LGBT, transgender, gay, lesbian dan sebagainya, dan keadaan ini akan melonggarkan perpaduan kaum di Malaysia. Kedua ialah cabaran mentaliti. Cabaran mentaliti ini merujuk kepada pernyataan-pernyataan yang negatif terhadap sesuatu kaum. Contohnya, kaum Melayu yang dianggap sebagai kaum yang pemalas, dan keadaan ini akan mencetuskan perbalahan dan jadi cabaran kepada Malaysia untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kaum. Cabaran yang ketiga, cabaran jurang pendapatan. Kalau kita lihat pada hari ini, jurang pendapatan antara pelbagai kaum di Malaysia sangatlah jauh antara Cina, Melayu, India dan pelbagai kaum. Kuali pasaran ekonomi, kaum Cina, India lebih memiliki ranking yang teratas dan ini akan menyukarkan kepada kaum-kaum lain untuk bertanding dan memiliki persaingan yang sangat sengit. Persaingan dalam ekonomi ini akan menyebabkan kaum-kaum tidak bersatu padu
dan mewujudkan kefahaman yang tidak baik, dan ini yang akan menjadi cabaran kepada Malaysia dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai cadangan mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Cadangan yang pertama adalah dengan meraihkan sambutan perayaan kaum di Malaysia bersama-sama. Di sini kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia juga boleh berkongsi budaya kaum sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakanan, pemakaian dan peradaban. Sebagai contoh, ramai wanita bukan Melayu yang memakai pakaian tradisional orang Melayu iaitu baju kurung ke majlis-majlis maupun ke kuliah universiti. Cadangan dan seterusnya adalah mengadakan aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Usaha ini mampu mewujudkan semangat kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Antara aktiviti yang diadakan adalah seperti gotong royong. Cadangan yang terakhir ialah menjalankan aktiviti sukan dan permainan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Media sukan pada masa kini kita dapat lihat mampu menjadi satu pencapaian setiap orang yang menyertainya. Walaupun berlainan fahaman politik, berbeza agama dan bangsa, namun rakyat Malaysia tetap menyokong pasukan negara yang bertanding dalam apa jua acara sukan yang diadakan, antaranya sukan badminton, bola sepak, renang dan sebagainya. Oleh itu, perpaduan kaum wajarlah menjadi misi yang penting dalam mewujudkan keharmonian, serta sikap toleransi juga perlu dijadikan asas sebagai rangka bagi perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Setiap masyarakat haruslah menyamai sikap saling hormat menghormati, bertoleransi serta saling sayang menyayangi antara satu sama lain meskipun dalam berlainan agama, budaya dan bangsa. Secara tuntasnya, diharapkan agar seluruh rakyat Malaysia bersatu padu dalam mewujudkan negara yang harmoni dalam pelbagai aspek kemasyarakatan dan mengambil segala iktibar daripada masa lalu untuk dijadikan sebagai pengajaran bersama dalam mencapai apa yang ingin dikecapi pada masa hadapan.